Selamat petang, salam sejahtera. Isu yang paling hangat petang ini dipetik daripada sabudin.com menulis apa yang PAS tuduh bukan suatu kritikan tetapi fitnah dan pembohongan. Wah, ini satu pendedahan tulisan yang luar biasa. Mohon kiranya Anda bantu saya menekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini. Baiklah, kita teruskan. Berikutan arahan Anwar Ibrahim agar pihak polis mengambil tindakan segera terhadap pihak yang memerlukan kenyataan keterlaluan sehingga menjejas ketentraman awam. Ada pihak mendakwa ia sebagai cubaan untuk menggunakan polis untuk menutup mulut pengkritik Perdana Menteri. Tindakan sedemikian, kata setengah pihak, oleh kerana kerajaan baru yang menjanjikan pembaharuan sama sekali tidak boleh diterima. Perdana Menteri tidak mempunyai status istimewa di sisi undang-undang dan tidak boleh mengarahkan polis untuk mempertahankan reputasinya. Demikian antara hujah mereka. Tambah mereka lagi adalah satu penyalahgunaan kuasa bagi Perdana Menteri untuk mengarahkan siasatan polis terhadap individu yang membuat tuduhan terhadapnya. Susulan arahan Perdana Menteri itu dan pelbagai laporan polis lainnya, Presiden PAS Hadi Awang, Ahli Parlimen Baling Hasan Saad dan calon Perikatan Nasional Padang Serai Azman Nasruddin telah pun disiasat polis setakat ini. Kepada mereka yang cuba mempertahankan atau mempertikaikan arahan Anwar dan tindakan polis itu, pertama sekali mereka mesti tahu membezakan antara kritikan dengan fitnah serta pembohongan. Apakah menuduh Anwar sebagai ejen Israel suatu kritikan atau fitnah dan pembohongan? Apakah menuduh Pakatan Harapan mempromosi Islamfobia suatu kritikan atau fitnah dan pembohongan? Apakah menuduh Kerajaan Perpaduan yang titah cadangannya daripada agung sebagai kerajaan zina suatu kritikan atau fitnah dan pembohongan? Begitu juga dengan pelbagai tuduhan bersentimen kaum dan agama yang cuba dimainkan untuk memburukkan kerajaan sehingga boleh menggugat keharmonian sejak 2-3 hari kebelakangan ini. Apakah ia suatu kritikan atau satu fitnah atau pembohongan? Jika semua orang yang ditanya pendapat mereka boleh sepakat mengatakan kesemua tuduhan di atas adalah suatu kritikan, maka barulah arahan Anwar Ibrahim kepada pihak polis itu boleh dianggap suatu yang salah. Tetapi jika sebaliknya semua orang setuju kesemua tuduhan itu adalah fitnah dan pembohongan, dengan sendirinya arahan Anwar selaku Perdana Menteri kepada pihak polis itu adalah betul. Fitnah tidak harus dibiarkan berleluasa, terutama jika ia menggugat keharmonian hidup bermasyarakat di Malaysia yang berbilang kaum. Lebih buruk lagi jika fitnah dan pembohongan itu menggunakan isu kaum dan agama yang semata-mata tujuannya untuk mengaut laba dalam politik. Dengan pelbagai cabaran dan pengalaman yang telah dilaluinya atas kedudukannya sekarang, kita tentu yakin Anwar sama sekali tidak akan gentar dengan apa jua kritikan selagi ia benar-benar suatu kritikan. Anwar telah membuktikan beliau sedia melawan apa jua cabaran dengan slogan lawan tetap lawan yang menjadi pegangan perjuangannya selama ini. Namun demikian, sebagai Perdana Menteri, Anwar juga ada tanggungjawab terhadap rakyat daripada dirosakkan keharmonian hidup mereka oleh fitnah serta pembohongan. Arahan Anwar kepada pihak polis itu adalah tanda beliau seorang yang bertanggung jawab terhadap rakyat, bukan takut kepada kritikan. Ketika tiada jawatan dan digelar Perdana Menteri tepi, beliau tidak pernah takut dengan kritikan. Apatah lagi setelah sah bergelar Perdana Menteri dan semua orang kena ke tepi sekarang ini. Lagilah dari segi logiknya, beliau tidak gentar dengan sesiapapun. Cuma jika mereka yang suka memfitnah dan berbohong itu tidak takut kepada Tuhan,
Dosa serta neraka arahan Anwar agar pihak polis bertindak adalah sekadar untuk mengingatkan agar mereka juga berani berdepan siasatan, lokap mahkamah, dan mungkin penjara atas fitnah dan pembohongan yang dilakukan. Ditulis oleh Syahabuddin Hussein, 30 November 2022. Sekian dulu untuk kali ini. Sebelum kamu tinggalkan channel ini, mohon kiranya sekali lagi Anda bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan menekan butang subscribe. Semoga dengan pengembangan channel ini Anda mendapatkan info-info terkini yang menarik daripada channel saya. Sekian dulu, Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Isu pada petang ini memang amat menarik. Manakan tidak menarik kalau seorang ahli parlimen daripada UMNO menyatakan bahawa tanpa akta lompat parti, ramai ahli parlimen Perikatan Nasional akan lompat parti, katanya. Wow, ini memang mengejutkan, dan saya rasa kalau didengar oleh Muhyiddin perkara ini, pasti dia tidak akan keruan dan pasti akan membuatnya akan menjawab dengan segera. Jadi apa ceritanya ini? Ahli Majlis Tertinggi UMNO Puad Zarkasi mengingatkan Ketua Penerangan PN Wan Saiful Wan Jan bahawa akta lompat parti telah menyelamatkan parti itu daripada melompat parti, pemimpin parti itu daripada melompat parti. Puad berkata demikian bagi menjawab kenyataan Wan Saiful yang menyatakan PN memilih untuk menjadi pembangkang kerana mempertahankan prinsip. Wan Saiful Wan Jan bangga Perikatan Nasional berprinsip kerana sanggup jadi pembangkang. Beliau silap, kata Puad Zarkasi. Akta anti lompat parti menyelamatkan Perikatan Nasional. Tanpa akta itu, ramai MP Perikatan Nasional akan lompat parti. Apatah lagi, ramai ahli parlimen PN adalah bekas pelompat parti. Sepatutnya, Perikatan Nasional berterima kasih kepada BN. Akta itu digubal dan diluluskan semasa Barisan Nasional jadi Perdana Menteri, katanya dalam hantaran di Facebook. Menurutnya, ia terbukti apabila Perikatan Nasional tidak dapat menghalang GRS yang terdiri daripada ahli parlimen bersatu daripada menyokong pengerusi PH Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Undang-undang anti lompat parti yang diwartakan pada 6 September merupakan komponen utama perjanjian keyakinan dan perbekalan CSA yang dimeterai kerajaan pimpinan bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dan Pakatan Harapan. Sementara itu, Puad berkata, penyertaan Barisan Nasional dalam kerajaan perpaduan adalah berasaskan trust atau kepercayaan. Sebaliknya, beliau mendakwa pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin menerima sokongan BN dengan kerajaan dengan niat untuk membunuh UMNO. Sebab itu, Muhyiddin boleh jadi Perdana Menteri ke-17, Perdana Menteri 17 bulan saja, katanya. Silap sendiri, scheme of things gagal, tiada berkat, tambahnya. Muhyiddin dilantik sebagai Perdana Menteri susulan langkah Sheraton yang menyaksikan kerajaan Pakatan Harapan tumbang pada tahun 2020 dan hanya bertahan selama 22 bulan. Bagaimanapun, pengerusi Perikatan Nasional itu yang didakwa mengetuai kerajaan pintu belakang, kemudiannya juga tumbang akibat rampasan kuasa politik. Keputusan Barisan Nasional menyertai Pakatan Harapan dan bukannya Barisan Nasional menyertai Perikatan Nasional menyaksikan, kedua-duanya bersaing bagi jawatan Perdana Menteri dan kerajaan selepas pilihan raya ke-15 menyebabkan parlimen tergantung. Walaupun mengalami kemerosotan paling teruk dalam pilihan raya, BN kembali semula menjadi kerajaan dengan 30 kerusi parlimen dan memihak kepada Anwar Ibrahim. Itulah dia, saudara-saudara sekalian, isu yang memang agak luar biasa yang membuatkan Hadi dan Muhyiddin mungkin pening kepala. Apabila Puad Zarkasi kata, tanpa akta anti lompat parti, beliau yakin ramai ahli parlimen daripada Perikatan Nasional akan lompat parti. Apa pendapat kamu semua tentang isu kali ini? Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.